Apabila manhaj kita betul, insya-Allah cara fikir kita sepatutnya juga akan betul. Dalam ilmu hadis, dia ajar banyak perkara yang sangat bermanfaat dalam nak menilai satu perkara. Menilai pendapat, menilai kemunasabahan satu pendapat, kemunasabahan satu cerita. Apabila kita umpama dalam ilmu hadis, dalam Islam ni, dapat satu cerita mengenai agama. Agama dalam hadis umpamanya dia akan nilai mana sumbernya. Setelah sumbernya betul, dia akan ataupun jalur ceritanya kata kononnya betul lah. Rawi ni riwayatnya tu betul. Dia akan nilai pula teksnya. Teks ni tak bertentangan dengan Islam ke? Cerita ni, kontens ni sama tak dengan prinsip-prinsip umum Islam? Itu yang dulu saya selalu buat contoh. Sebab yang kita kritik banyak berhubung dengan hadis yang meletakkan siapa semayang sekian-sekian banyak pahala sekian para nabi. Siapa semayang 2 rakaat pahala 70,000 para nabi. Siapa semayang tarawih malam sekian-sekian pahala seperti Nabi Allah Ibrahim. Ini semua bercanggah. Mana mungkin Nabi dengan begitu pengorbanannya diselesaikan oleh kita pahala seluruh perjuangan yang hebat itu dengan pahala semayang kita satu malam ya. Cara fikir itu salah. Manhaj, cara nakal itu salah. Dan kemudian kita juga tak menggunakan akal dalam nak menilai satu perkara. Kepentingan, pembangunan kepada tajdid yang kita nak pada masyarakat kita supaya mereka menilai setiap cakap orang agama, benda ni betul ataupun salah, supaya jangan nanti semua dosa dan kesalahan ini diletakkan ke atas bau agama. Kadang-kadang umpamanya ada riwayat dhaif larang orang gosok gigi, yang saya sebut gosok gigi pada bulan puasa. Sedangkan hadis-hadis menggalakkan orang gosok gigi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu' aw 'inda kulli salah. Jika tak membagi beban pada umatku, nescaya aku suruh mereka bersiwak pada waktu salat ataupun wudu'. Ada hadis kata makruh. Tak hadis yang tak galakkan. Ataupun dia tafsirkan hadis itu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada misk, daripada bau kasturi, lalu dimakruhkan. Sedangkan kita dari segi prinsip pemikiran Islam, kita tahu Islam sukakan kebersihan. Islam tak suka kita cakap dengan orang bau. Islam tak suka kita ganggu satu pejabat kerana kita seorang. Cara fikir umum Islam akan membolehkan kita menilai pandangan dan hukum yang seperti ini. Zakat umpamanya, dulu sebahagiannya walaupun saya tak tahu di sini, tapi di Kedah dulu saya selalu kritik orang nak menggauli isteri pada bulan puasa. Kalau dia gauli isteri pada bulan puasa, maka dia kena berapa? Berapa lama? Berapa bulan? Syahrain mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Dia kata ni dalam radio. Dia kata kalau siapa nak sama dengan isteri dia juga pada bulan puasa, dia makan dulu, makan biasa. Jadi artinya dia dah tak puasa. Bila dia tak puasa, dia sama dengan isteri dia, jadi dia hanya bayar sehari je lah. Hak sama tadi masa dia tak puasa. Orang kampung pegang. Sebab orang kampung anggap betul lah. Dia ingat Tuhan ni pegawai custom ke apa? Dia tidak tahu dia sedang berurusan ini dengan Allah, agama Allah. Tapi dia panggil helah. Bagaimana dia nak tipu perkara-perkara yang seperti itu? So, dulu ada zakat. Dulu ini diamalkan, tapi alhamdulillah sekarang orang mula cerdik. Bila orang nak mari bagi zakat kepada satu orang untuk share,
dia tak boleh bagi. Kalau Tok Syekh tu dia tak cukup syarat. Dia pun kata, segala harta yang aku miliki ini aku berikan pada isteriku. Jadi dia kata, dengan itu sekarang saya telah jadi miskin. Semua harta dah bagi kat isteri. Okey, siapa nak bagi zakat saya boleh, sebab saya termasuk dalam asnaf fuqara wal masyakin. Dia helah. Padahal pemberian itu tidak berlaku qada, tak berlaku banyak. Tetapi saya nak ceritanya, agama apabila dia tak faham tujuan agama. Macam juga banyak hadis-hadis fadilat dan seumpamanya kadang-kadang tersasar daripada tujuan agama. Sebab itu pemikiran yang baik dan tajam boleh menilai banyak. Sebab tu kita apabila dapat perkara mengenai agama, kita nilai. Munasabah dalam Islam. Kalau kita pergi pada tarekat kata kun amama syaikhika kal main amama al-ghashil. Jadilah engkau hadapan tok syekhmu macam dengan mayat di hadapan orang yang memandikanmu. Tapi kita tak kata benda ni di kalangan orang-orang yang berakal. Kita kata setiap orang berhak untuk ditanya, diterima dan ditolak pendapatnya, melainkan Nabi SAW. Dan setiap kita, saudara saya bercakap, saudara berhak untuk bertanya dan mempertikaikan fakta yang diberikan dengan cara yang hormat dan adab dengan orang lain juga, dengan syarat kita tidak mentakdiskannya, mensucikannya, sehingga kita anggap apa yang dia kata semua betul. Tetapi apabila kita tak menilai, dan ini tidak ada benda ni kepada orang awam, lalu sehingga dia anggap apa saja yang ustaz cerita betul, sehingga di sebahagian negeri, bila orang datang pada ustaz tu bagi tahu bahawasanya ayah saya meninggal, ustaz kata ni saya adalah, kalau nak saya adalah zikir 10,000. Jadi dia pun bagi zikir 10,000. Macam mana nak buat? Dia kata tak apalah, saya kira 1,500 dah. Bayar. Dia pun kata segala zikir saya yang 10,000 ni saya berikan kepada ayah awak. Buat angkat. Dan kita tahu, sebab saya bermasyarakat tak kritik, dia kata nak kata salah pun ustaz saya buat. Sebab kita akal yang naqid, akal yang kritis ini yang diajar oleh agama, yang sahabat selalu tanya Nabi, sehingga Umar bin Khattab bercakap pun sahabat tanya dia, padahal dia itu termasuk orang yang dijamin syurga. Akal ni telah hilang daripada umat Islam, dan akal ni mesti dibangunkan semula.